Saya Muhammad Daniel Al-Mahdi dari Malaysia dan adik saya Ali Al-Mahdi dari Malaysia. Dengan ini berbaiat kepada Allah di bawah panji hitam dari timur melalui hujahnya Imam Muhammad Ibn Hasan Al-Askari sallallahu alaihi wasallam dan Al-Yamani Imam Ahmad Al-Hasan minhu salam wa rahmah, dan juga melalui Mahdi kedua Abah As-Sadiq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna aliyan wal a'immah min walihi hujjatullah wa asyhadu anna al-mahdi wal mahdiyyin min walihi hujjatullah. Religion is a man, and religion is following that man, finding that man and following that man. Asalnya, kumpulan agama baru ini dijuluki sebagai Syiah Yamani, Black Banner, Al-Ansar Imam Mahdi. Sebelum ini, gerakan ini pernah ditahan dan didakwa di Malaysia kerana membawa ajaran yang menyeleweng. Kali ini mereka hadir dengan jenama baru dengan mensabitkan diri mereka sebagai satu agama baru yang dikenali sebagai The Ahmadi Religion of Peace and Light atau lebih dikenali sebagai agama Ahmadi. Gerakan ini dimulakan oleh Ahmad Al-Hasan yang mengaku dirinya sebagai tokoh yang dijanjikan, iaitu Al-Yamani. Al-Yamani di sisi Syiah adalah merupakan pembantu kepada Imam ke-12. Jika Syiah mengimani adanya Imam 12, maka Ahmad Al-Hasan membawa pengakuan bahawa wujudnya 12 Imam Mahdi selepas Imam Syiah. Jadi Imam Mahdi pertama adalah Ahmad Al-Hasan. Ahmad Al-Hasan dilahirkan dan tinggal di Iraq. Dia mendakwa telah bermimpi berjumpa dengan imam-imam Syiah pada tahun 1999 dan mereka memberi mandat kepadanya sebagai Imam Mahdi. Sehingga tahun 2002, barulah dia membawa seruan dakwahnya secara terbuka dengan mengajak orang ramai supaya beriman bahawa dia adalah Imam Mahdi. Para pengikut Ahmad Al-Hasan yang majoritinya dari Iraq mula menggelarkan diri mereka sebagai Ansar Al-Mahdi. Dari situ mereka mula tersebar sehingga mula melantik Abdullah Hashim Abah Al-Sadiq sebagai Imam Mahdi kedua selepas dari Ahmad Al-Hasan. Kini usaha dakwah banyak diusahakan oleh Abdullah Hashim sehingga kini pengikutnya mula tersebar dari Iran, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Afghanistan, Algeria, Amerika Syarikat dan Australia. Mereka sangat aktif berdakwah di pelbagai platform di laman media sosial. Realitinya kalau kita tengok kepada kumpulan seperti gerakan Ahmadi Religion Peace and Light ini, mereka mendakwa bahawa mereka bukan daripada fahaman Syiah Imamiyah. Mereka tak mengaku mereka sebagai Imamiyah dan mereka juga tidak mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Dan mereka ini mendakwa bahawa mereka adalah gerakan agama baru yang dikenali sebagai Ahmadi Religion. Mungkin kita boleh jangan tertukar dengan gerakan Ahmadiyah, kerana ini adalah Ahmadi Religion yang mana gerakan ini asal tapaknya berasal dari Iraq. Malah gerakan Ahmadi ini juga mereka mencoca dan menghina dan malah mengkritik fahaman-fahaman Syiah di Iran seperti gerakan Imamiyah dan sebagainya. Dan mereka menolak, mereka mengatakan bahawa marja', yakni ulama-ulama yang diiktiraf oleh Imamiyah, Syiah Imamiyah di Iran itu adalah menipu umat-umat Syiah di Iran. Dan mereka juga mengkritik Ali Sistani, mereka juga mengkritik Khomeini dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahawa mereka ini bukanlah satu aliran mazhab di dalam Imamiyah. Mereka ini adalah satu kelompok baru yang memiliki struktur keagamaan yang baru dan mereka mengkritik daripada ajaran Ahli Sunnah dan juga mereka mengkritik fahaman daripada aliran Syiah. Kini gerakan mereka mula mengaku sebagai gerakan agama baru yang dikenali sebagai agama Ahmadi. Penganut agama ini juga giat menyebarkan dakwah kepada golongan muda termasuk kepada kalangan anak muda yang berbangsa Melayu di Malaysia. Meskipun tidak menyandarkan diri kepada mana-mana aliran dalam aliran Syiah, namun agama ini adalah hasil sinkretisme daripada fahaman batiniah, syubhat orientalis dan ajaran Syiah serta dakwaan eskatologi menurut hawa nafsu mereka, di mana mereka mencampur adukkan beberapa ajaran Islam dan Syiah serta menggunakan rujukan Syiah sebagai rujukan dan landasan mereka. Sebagaimana ajaran Syiah yang percaya kepada 12 orang imam, agama Ahmadi pula percaya kepada 12 orang lagi Imam Mahdi yang akan muncul selepas 12 imam yang terdapat dalam ajaran Syiah. Kesemua 24 orang iaitu 12 imam dan 12 Al-Mahdi ini dipercayai sebagai rasul yang dilantik oleh Allah melalui wasiat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengata wujudnya gerakan agama baru yang lahir daripada aliran Syiah ni bukanlah satu perkara yang baru. Kerana kalau kita lihat dalam sejarah, antaranya agama Bahai,
Agama Bahai ini memang kalau kita tengok, mereka ini adalah satu kumpulan daripada Syiah Imamiyah di Iran. Lalu mereka bercampur dengan fahaman sesat, dengan pelbagai fahaman sekularisme yang lain. Lalu mereka membentuknya satu gerakan agama Bahai. Begitu juga dengan agama Druz, agama Yarsani, agama Alevi. Semua ini adalah satu gerakan yang telah berevolusi, yang telah membentuk satu fahaman gerakan agama baru yang kompleks. Walaupun asalnya mereka ni memang daripada aliran Syiah, tetapi mereka telah mengamalkan satu sistem yang dikenali sebagai syncretism. Yakni mereka mencampur adukkan dari fahaman agama mereka itu dengan fahaman luar, seperti fahaman batiniah, fahaman agama-agama luar, sehingga membentuk satu struktur yang baru. Dan mereka juga menambah dalam fahaman mereka seperti adanya kitab suci, adanya struktur keimaman yang mereka imani, mereka percaya kepada nabi-nabi baru, dan ini membentuk mereka menjadi satu gerakan agama baru yang tersusun. Malah di Malaysia kita dah mendedahkan antaranya 60 agama baru di Malaysia. Dan ini bukan satu perkara yang pelik ataupun perkara yang baru bagi kita. Sidang penonton, apa yang saudara-saudari sedang saksikan sekarang adalah berulang kembali pada akhir zaman. Alhamdulillah. Sidang penonton sekalian, kita dapat saksikan sekarang bendera Ahmadi. Ini adalah bendera Ahmadi, agama keamanan dan cahaya. Agama inilah agama Islam yang sebenar yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Imam Al-Mahdi akan membawa agama yang baru, membawa urusan yang baru, membawa kitab yang baru, membawa hukum syariat yang baru. Penganut agama Ahmadi meyakini bahawa Ahmad Al-Hasan, iaitu seorang yang berasal dari Iraq, merupakan Imam Mahdi pertama. Manakala Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq yang berasal dari Mesir pula diyakini sebagai Imam Mahdi kedua. Mereka juga percaya bahawa akan ada lagi Imam-Imam Mahdi yang seterusnya. Agama Ahmadi juga percaya kepada konsep reinkarnasi, iaitu penjelmaan semula sebagai konsep rajaah dalam ajaran Syiah, di mana mereka percaya bahawa Imam Ahmad Al-Hasan adalah penjelmaan semula Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, manakala Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq pula adalah penjelmaan semula Nabi Yusuf alaihi salam. Selain itu, mereka menganggap bahawa Muhammad bin Hasan Al-Askari, iaitu Imam ke-12 yang merupakan Imam Mahdi yang dinanti-nantikan oleh seluruh pengikut Syiah, adalah penjelmaan semula Nabi Muhammad SAW. Ia dipercayai telah pun muncul pada malam kematian Raja Arab Saudi, iaitu Raja Abdullah pada tanggal 23 Januari 2015, di mana pada malam itu para pengikut agama Ahmadi mendakwa mereka berada bersama dengan Imam Mahdi. Agama Ahmadi kemudiannya menjadi sebuah gerakan agama baru yang mempunyai kitab sucinya tersendiri yang dikenali sebagai The Goal of the Wise, The Gospel of the Riser of the Family of Muhammad, serta Sayings of Imam Ahmad Al-Hasan yang mengandungi kata-kata Imam Ahmad Al-Hasan. Selain itu, penganut agama ini mempercayai bahawa roh Tuhan telah ditiupkan ke dalam diri Nabi Adam. Setelah kematian Nabi Adam, roh itu kemudiannya dipercayai telah masuk ke dalam khalifah, iaitu pengganti daripada kalangan para nabi yang datang selepas itu. Kesemua nabi-nabi ini dipercayai membentuk sebahagian daripada Tuhan di dalam ciptaan. Penganut agama Ahmadi juga mendakwa bahawa tokoh-tokoh termasuk tokoh yang menjadi sembahan dalam agama-agama lain adalah nabi yang diutuskan oleh Allah. Antara tokoh-tokoh yang dianggap sebagai nabi dalam kepercayaan agama Ahmadi ialah Gautama Buddha, Krishna, Confucius, Lao Tzu, Plato, Aristotle, termasuklah Allat, Al-Uzza dan Al-Manat yang menjadi sembahan musyrikin di Mekah suatu ketika dahulu. Lantaran itu, kesemua kitab-kitab yang disandarkan kepada tokoh-tokoh ini dianggap sebagai wahyu daripada Allah. Agama Ahmadi turut mentafsirkan nas-nas agama menurut sudut pandang batiniah, di mana mereka mendakwa bahawa solat 5 waktu yang sebenar bukanlah sebagaimana solat yang diamalkan oleh umat Islam pada hari ini. Sebaliknya, solat 5 waktu yang sebenar adalah percaya kepada keimaman 5 orang imam. Agama Ahmadi juga menganggap tidak ada beza sama ada melakukan umrah ke Mekah maupun ke tempat lain, kerana Baitullah yang sebenar letaknya di hati. Mereka juga meyakini bahawa Kaabah yang berada dalam negara Arab Saudi dan menjadi kiblat seluruh umat Islam pada hari ini bukanlah Kaabah yang sebenar. Sebaliknya, mereka percaya bahawa Kaabah yang asal terletak di kawasan Petra dalam negara Jordan, namun ia telah musnah sepenuhnya. Lantaran itu, ada daripada kalangan pengikut agama Ahmadi di Malaysia yang mengaku akan meruntuhkan Kaabah yang terdapat di Mekah bersama-sama dengan Imam Mahdi. Agama Ahmadi boleh dianggap sebagai satu ancaman kepada negara.
Ini kerana selain menganggap hampir kesemua umat Islam pada hari ini telah mengikuti Yahudi, kita juga akan mendapati bahawa hampir semua umat Islam telah mengikuti dan menjejaki Yahudi dan Nasrani. pengikut agama Ahmadi turut mempertikaikan para ulama serta para mufti di Malaysia yang mana dilantik oleh pemerintah. Bagi mereka, para ulama adalah makhluk paling keji yang memainkan peranan iblis dalam menyesatkan manusia. Para ulama lah di antara pihak yang memainkan peranan iblis laknatullahi alaih dalam menyesatkan manusia secara halus. Dan yang paling ketara ialah kedudukan dan sikap para ulama yang merupakan makhluk yang paling keji dan menghasilkan fitnah yang terbesar di akhir zaman. Selain itu juga mereka turut mempertikaikan agama Islam yang dianjurkan oleh pemerintah di Malaysia, yang mana ia disokong oleh para ulama. Mengapakah kita dengan mudah berpegang kepada agama anjuran para pemerintah negara kita yang disokong oleh para ulama? Apakah versi Islam yang anda anuti kini yang dianjurkan para ulama, disokong para pemerintah, diwarisi dari nenek moyang, diamalkan oleh majoriti dan diamalkan secara lazim dan bebas dengan pelbagai pesta perayaan adalah agama Tuhan yang sebenar? Gerakan ini kalau kita tengok dikesan di Malaysia sejak tahun 2013 lagi. Maksudnya dah lama mereka bertapak, hampir 10 tahun. Antara penggerak mereka adalah Muhammad Ishraq bin Abdul Latif, yang mana dia ni aktif merupakan ketua kepada gerakan ini, sama ada di Malaysia ataupun Indonesia dan juga di Thailand. Dan di Thailand mereka aktif di Satun, seberang daripada negeri Perlis ini, dan mereka juga bergerak menggunakan dana-dana daripada Iraq. Malah pada hari ini kalau kita tengok, mereka telah mewakilkan jurubicara mereka kepada Kashfullah. Kashfullah ini antara yang banyak menjadi jurubicara mereka. Kalau kita tengok ini terlalu banyaknya syubhah dan juga kesesatan yang dibawa oleh kumpulan ini. Dan kita lihat terlalu ramai anak-anak muda terutamanya yang terpengaruh dengan mereka ini di atas platform seperti Telegram, media sosial yang lain sebagainya. Jadi kita menyeru kepada pihak berkuasa terutamanya seperti PDRM dan juga Jabatan Agama setiap negeri supaya memantau dan melihat sejauh manakah gerakan ini berkembang di kalangan masyarakat kita di Malaysia ini. Jika tidak, mungkin kita akan melihat beberapa siri gerakan ekstrim ini yang mungkin membawa satu tindakan yang lebih agresif, yang mana seperti berlaku kepada gerakan-gerakan agama baru ataupun kultus di luar negara, sehingga boleh membabitkan soal keselamatan negara. Ingatlah kita pada sebuah hadis singkat daripada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, halakal mutanatti'un qalaha thalatha. Celakalah orang-orang yang suka melampaui batas. Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim.